Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, dan juga yang saya kasihi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita lihat beberapa perkara mengenai dengan bulan Ramadan yang kita akan tiba. Di antaranya adalah berdoa bagi orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hamba aku bertanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai dengan aku, fa inni qarib, kamu jawab bahawasanya aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mustajabkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah dia minta doanya dimustajabkan. Wal yu'minu bi, hendaklah dia beriman kepada aku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang benar. Ayat ini adalah mengenai dengan doa, dan datang ayat yang saya bacakan tadi adalah tertibnya dalam mashaf Al-Quranul Karim di antara di celah-celahan ayat as-siyam, ayat puasa. Bermula ayat puasa dengan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ bermula ayat berpuasa. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana difardukan kepada umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan selepas daripada itu ayat doa, dan selepas daripada itu adalah ayat mengenai dengan hukum hakam berpuasa. Bila berpuasa, jaga lidah, tidak boleh bersama dengan isteri dan sebagainya. Di celah-celahan sebelum, di antara ayat puasa dan selepasnya ayat puasa, di tengah-tengah itu datangnya ayat doa. Ayat sebelum daripada ayat doa ini, Allah Ta'ala menyatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Dan ayat selepasnya, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, dihalalkan kepada kamu bersama dengan isteri kamu bila malam Ramadan. Berlakunya ayat doa di antara ayat-ayat puasa ini mengisyaratkan kepada kita bahawasanya doa dalam bulan Ramadan adalah doa yang dicari untuk dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud doa yang dicari? Orang yang berpuasa ini mencari-cari waktu yang mustajab. Dan sepatutnya bagi orang Islam memperbanyakkan doa pada bulan Ramadan. Kerana doa pada bulan Ramadan terutamanya ketika berbuka puasa itu adalah mustajab dan aqrab ilal istijabah, peluang untuk dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Nabi SAW menyatakan dalam riwayat Ibnu Majah daripada hadis Abdullah bin Amr, inna lis-shaim 'inda fitrihi la da'watan la turad, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka puasa ada satu doa yang tidak ditolak. Sepatutnya bagi orang yang berpuasa digalakkan untuk berdoa ketika berbuka puasa. Dia berdoa kepada Allah, sama ada kebaikan dunia ataupun akhirat,
walam yasbut du'aun muayyan, dan tidak sabit doa yang dispesifikkan ni dalam hadis ketika mana berbuka puasa, melainkan doa-doa yang ada 3 doa lah, di antaranya doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, dan juga hadis yang ketiga daripada Ibnu Umar. 3 semua hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Cuma orang Melayu kita tambah sikit wa bika amantu, tapi tidak ada dalil mengenai tambahan tersebut, tapi tak jadi masalah lah untuk tambah. Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Hadis ini sebahagian ulama menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Ibnu Hajar yang menyatakan hadis ini riwayat Imam Tabrani fil Kabir, dalam kitab Al-Kabir, dan juga Daruqutni daripada hadis Ibnu Abbas yang mana pada sanad rantaiannya sedikit lemah. Sesungguhnya sabit bahawa Nabi SAW apabila berbuka puasa, Nabi akan baca hadis ni, hadis yang sahih lah. Hadis yang pertama ini adalah hadis riwayat Ibnu Umar. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan diriwayatkan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Doa yang sahih, zahaba dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tetapi ini hanya senya seseorang menyatakan zahaba dhama'u, telah hilangnya dahaga, wa batallatil uruq, telah basahnya urat-urat. Ini semua adalah dibaca dan berdoa kepada Allah, dimudahkan untuk berbuka puasa. Kemudian dalam hadis kita sebutkan tadi, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka puasa ada satu doa yang tidak akan ditolak. Doa yang tidak ditolak. Maksud ketika berbuka puasa, maksud inda ketika di sini, al-indiyah ketika ini maksudnya sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa. Kemudian perlu dijaga ada adab ketika berdoa. Di antara adab berdoa adalah beberapa minit sebelum daripada azan, hendaklah azan maghrib, hendaklah dia menghadap ke kiblat, mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kebaikan dunia dan juga akhirat. Sebahagian kita baca doa juga, tapi doa kat makanan lah. Dia tak doa menghadap kiblat. Bukan wajib, tapi perkara yang sunat. Sama juga kalau kita pergi Madinah menziarahi maqam Nabi, kita akan berdoa di mana? Bukan doa menghadap ke Nabi, mendoa menghadap ke arah kiblat. Sebab itu adalah adab berdoa. Sepatutnya seseorang bila nak berdoa, tak kira doa ketika bulan Ramadan yang akan datang sebelum berbuka puasa, ataupun doa lepas sembahyang, termasuklah sekali utamakan doa-doa yang maksur. Doa yang maksur, doa yang Nabi ajar kepada kita. Lepas tu baru baca doa lain. Di antara doa yang Nabi ajar kepada kita, minta kepada Allah syurga dan juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka Allah. Datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, man sa'ala Allah al-jannata thalatha marrat, siapa yang minta kepada Allah syurga 3 kali, maka syurga akan berkata kepada dia, Allahumma adkhilhul jannah, wahai Allah, kamu masukkanlah orang yang berdoa ini, yang minta syurga ini, ke dalam syurga. Wa man istajara minan nar salasa marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar, siapa yang minta perlindungan dijauhkan daripada api neraka Allah 3 kali, maka neraka akan berkata kepada Allah, wahai Allah, jauhilah ia, orang yang berdoa ini, daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Doa ini sepatutnya bagi orang Islam yahris alaihi kulla yaum, hendaklah diberi galakan, rangsangan untuk baca setiap hari.
Nabi SAW pernah menyatakan kepada seorang laki-laki, kaifa taqulu fi solah, bagaimana kamu katakan dalam solat, kamu baca apa? Qala atashahhadu summa aqul, dia kata aku bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian aku menyatakan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, amma inni la ahsun danataka wala danata Muaz. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hawlaha nudannidu, bahawa doa-doa ini, setiap doa-doa adalah dipanggil sebagai satu ganjaran yang besar. Tak kira doa apa pun yang kita bacakan, sama ada kebaikan dunia dan juga akhirat, minta syurga dan juga neraka, semuanya adalah kebaikan, dan juga doa ini adalah senjata bagi orang-orang beriman. Kemudian kita lihat mengenai dengan doa juga, mengenai dengan as-sulusul lail, beribadat 1/3 daripada malam. Bila malam bulan Ramadan, kita akan berebut untuk beribadat, memperbanyakkan ibadat, mengambil peluang waktu yang ada. Di antara waktu yang agung, waktu yang besar adalah turunnya pada waktu tersebut maghfirah, keampunan Allah, rahmat Allah, dan dimustajabkan doa. Waktu tersebut adalah 1/3 akhir daripada malam. 1/3 malam yang akhir, bukan 2/3. Sebahagian orang kata 2/3 malam sebab waktu tu waktu nyenyak tidur, pukul 2-3 pagi. Jadi waktu tu susah, Islam pun tak ajar kita susah sampai tahap begitu. Ambil 1/3 yang akhir malam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'i dunya, Tuhan kami akan turun, iaitu Allah Ta'ala turunkan rahmatnya setiap malam ke langit dunia ketika mana berbaki 1/3 akhir malam. Allah Ta'ala kata, man yad'uni fa astajibalah, siapa doa kepada aku mustajabkan doanya. Man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta kepada aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa yang minta ampun kepada aku akan ampunkan dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam ini, dia begitu pemurahnya Allah. Allah Ta'ala turunkan rahmat ke langit dunia 1/3 akhir malam. Bukan kata malam yang terpilih, tidak, setiap malam, termasuk malam Ramadan dan juga tidak Ramadan. Nuzulan yaliqu bi jalalih wa 'idhamatih wa 'azamatih. Cuma turunnya Allah di sini, itu perbahasan di kalangan ulama-ulama akidah lah. Mengenai turun, ada yang kata turun di sini turun yang layak bagi Allah Ta'ala, kita bukan turun seperti makhluk. Ada yang kata turun di sini ditakwilkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara waktu yang terafdal seseorang manusia menyebutkan dirinya pada waktu-waktu yang mempunyai kelebihan seperti yang kita sebutkan tadi. Perbanyakkan solat, baca Quran, zikir. Nabi SAW menggalakkan untuk qiyamul lail secara umum dan terutamanya pada bulan Ramadan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyatakan, man khafa alla yaquma min akhiril lail, siapa yang bangun, siapa yang takut dia tak bangun pada akhir malam, takut tak jaga, falyutir min awwalih, hendaklah dia witir pada awal malam. Wa man tami'a an yaquma akhirah, siapa yang dia keyakinan dia kuat dia dapat bangun di akhir malam sebelum azan subuh, maka hendaklah dia berwitir di akhir malam. Fa inna salata akhiral laili mashhudah wa dzalika afdal, sesungguhnya solat di akhir malam itu disaksikan dan juga dia adalah yang terafdal, yang terbaik. Pernah ditanyakan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha mengenai solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah katakan, yanamu awwalal lail, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam, wa yuhyi akhirahu, dan Nabi akan menghidupkan pada akhir malam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha juga, dia kata, kullal laili awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intaha witruhu ila sahar,
Setiap malam Nabi akan berwitir, dan berakhirnya witir Nabi sampai waktu sahur, sehingga waktu sahur. Ini menunjukkan kelebihan 1/3 akhir malam, dan juga kelebihan qiyamul lail, terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Bila dikira 1/3 malam yang terakhir itu, tuan-tuan kira daripada waktu maghrib 7.26, kemudian bila masuk subuh 6.12 minit contoh. Jadi tuan-tuan kira ada berapa jam dan minit pada ketika itu, daripada maghrib sampai ke azan subuh. Kemudian bila tuan-tuan dapat jawapan, tuan-tuan bahagi 3 dan ambil, tuan-tuan bahagikan 3, kemudian tuan-tuan lihat berapa jam, 1/3 berapa jam, 2/3 berapa jam, dan ambil yang 3/3 tu. 3/3 maksudnya yang terakhir. Lebih kurang pukul 4:30 begitulah, 4:30 ataupun 5. Itu yang waktu yang terbaik lah untuk kita berdoa, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang hamba-hamba yang bertakwa, iaitu al-istighfar. Beristighfar pada waktu sahur. Waktu sahur sebahagian di kalangan kita makan saja. Makan, minum, makan beberapa biji tamar, kurma, kemudian minum air, kemudian berehat seketika, ataupun gapai handset tengok WhatsApp dan juga Facebook. Sebenarnya waktu itulah yang terbaik untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Al-Quran, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab. Di akhir tu Allah Ta'ala menyebutkan orang yang beristighfar pada waktu sahur. Sebab apa disebutkan sahur? Kerana sahur ini adalah waktu yang penting dan juga waktu yang bernilai, berharga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, dalam surah Az-Zariyat. Mereka manusia yang beriman ini sedikit malam, ma yahja'un, sedikit daripada malam mereka bangun, mereka tinggalkan tempat tidur dan beribadat kepada Allah. Wa bil ashari hum yastaghfirun, mereka beristighfar pada waktu sahur. Bila sebut istighfar dikaitkan dengan waktu sahur, kerana waktu sahur adalah waktu terbaik untuk istighfar. Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu menyatakan, dia kata, muddus solah ila sahar summa astaghfiru, panjangkan solat sampai waktu sahur, semayanglah witir, hajat, tahajud dan sebagainya, sampailah waktu sahur, maka pada ketika itu kemudian kamu beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyatakan, kana yuhyil lail salatan fayaqulu ya Nafi'. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyatakan dia selalu menghidupkan malam dengan solat, berbelas rakaat dia akan semayang. Kemudian dia menyatakan, ya Nafi', dia kata kepada hamba dia, ya Nafi', wahai Nafi', asharna, adakah dah masuk waktu sahur ni? Asharna, kami dah waktu sahur ke? Maka Nafi' kata belum. Fayu'awidu salah, maka Ibnu Umar akan meneruskan solat dia. Fa idza qultu na'am, apabila Nafi' kata ya dah masuk waktu sahur, qa'ada yastaghfirullah wa yad'u hatta yusbih, maka pada ketika itu Ibnu Umar akan stop daripada semayang pada waktu sahur, dia akan beristighfar kepada Allah, akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah waktu pagi. Wa akhirul lail huwa arja sa'atil lail muwafaqatan li sa'atil istijabah. Akhir malam adalah waktu yang didambakan untuk dimustajabkan doa. Nabi SAW menyatakan, inna fil lail la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyah wa dzalika kulla lailatin. Sesungguhnya pada malam hari ada satu waktu yang mana seseorang Islam itu berdoa kepada Allah, minta kebaikan dunia dan juga akhirat, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia.
pada setiap malam. Yang demikian tu pada setiap malam, bukan terkhusus pada bulan Ramadan. Cuma bulan Ramadan dipertingkatkan lagi kualiti dan juga semangat untuk beribadat tersebut. Amr bin Abbasah radhiyallahu taala anhu menyatakan, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Waktu yang hampir, paling hampir Allah dengan Tuhan, Allah dengan hamba dia, bila fi jawfil lail, pada tengah-tengah malam, pada akhir malam, fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta. Nabi kata, sekiranya kamu mampu untuk kamu pada ketika itu, jadilah orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah pada waktu ketika itu, fakun, jadilah orang tersebut, iaitu berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang istighfar, istighfar ke waktu sahur ni waktu terbaik istighfar. Istighfar ni siyarun mutaaddidah. Sirah dia, cara nak sebutan dia itu adalah banyak. Di antaranya astaghfirullah, astaghfirullah, itu je. Nabi lepas sembahyang fardu, Nabi akan kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu sirah ataupun format istighfar yang ringkas. Yang paling sempurna diiringi istighfar beserta dengan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada kamu, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksir min qauli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Nabi memperbanyakkan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, kemudian astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Kerana mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu, beristighfarlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Di antara sirah, cara ataupun format beristighfar datang daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia kata, kunna na'uddu li Rasulillah fil majlisil wahid fil majlisil wahidi mi'ata marrah. Kami kira sendiri dalam majlis Nabi, dalam satu majlis Nabi, berapa kali Nabi akan beristighfar? 100 kali. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadis ni riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi. Hadis bertaraf berstatus hasan, hadis yang kuat. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu istighfar. Sebenarnya sirah istighfar ni banyak untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau boleh dikurangkan doa-doa, bukan dikurangkan, tuan-tuan nak baca yang tak ada dalam hadis Nabi, yang tak Nabi ajar pun boleh, tapi utamakan yang mana Nabi ajar. Itu yang terbaik. Sebahagian orang dia kata utamakan yang guru dia ajar. Guru dia ajar boleh juga, tapi tengoklah kalau guru dia ajar itu apa yang ada riwayat daripada hadis Nabi, itu diberi keutamaan. Sebahagian di kalangan kita ini, guru saya ambil daripada guru saya, ambil daripada guru saya. Memang guru bukanlah salah, bukanlah sesat, bukanlah berdosa, tidak. Tapi dari segi prioriti itu, keutamaan tu ambil yang mana Nabi ajar. Kalau guru dia kata ini daripada riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Nabi ajar kita doa ni kena baca, itu okey. Itu diberi keutamaan.
Di antaranya adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari. Sayyidul Istighfar, penghulu pada istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar ini pada waktu siang hari, dalam keadaan dia yakin dengan Sayyidul Istighfar, dengan bacaan dia, maka dia mati pada hari tersebut, sebelum datangnya petang, maka dia akan masuk syurga. Siapa yang baca pada waktu petang ataupun pada waktu malam dalam keadaan dia yakin dengan Sayyidul Istighfar ini, sebelum datang esok pagi dia mati malam tersebut, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Zikir ini sebenarnya tuan-tuan boleh dapat dalam maksurat, dalam manzil. Semua ada zikir-zikir termasuk dalam, dikategorikan dalam zikir pagi dan juga petang. Cuma zikir-zikir ni juga perlu diraih dan dijaga dalam bulan Ramadan terutamanya. Kita nak sentuh sikit mengenai dengan bulan Ramadan. Tuan-tuan akan memasuki bulan Ramadan tak berapa hari lagi, tidak berapa jam lagi pun sebenarnya, dalam 3-4 hari je, 2-3 hari. Jadi di sana tuan-tuan akan jumpa, bila berada dalam bulan Ramadan, pastilah tuan-tuan akan ingat kita akan bersolat tarawih bersama. Di antara kesilapan yang saya lihat mengenai, selalu saya kuliah saya akan sebutkan perkara ini, di antaranya tuan-tuan bila buka puasa di rumah ataupun di surau, buka puasa di rumah, maka selalunya akan tertinggal solat maghrib secara berjemaah. Sedangkan maghrib ini, kalau boleh dalam bulan Ramadan kita berhempas pulas merebut peluang yang ada. Setiap ganjaran ibadat sunat bulan Ramadan menyamai 70 ibadat fardu, menyamai satu ibadat fardu di bulan yang lain. Ibadat fardu di bulan Ramadan menyamai 70 ibadat fardu di bulan yang lain. Maka walaupun kita katakan sesibuk macam mana pun, kita jaga ada beberapa perkara, di antaranya solat berjemaah. Mungkin pada bulan-bulan yang bukan selain bulan Ramadan, tuan-tuan tertinggal solat secara berjemaah, kadang-kadang malas dan sebagainya. Bila mana masuk je bulan Ramadan, selagi ada waktu, ada peluang, tuan-tuan solatlah berjemaah, terutama di masjid ataupun di surau, untuk meraih pahala terutama dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan bulan yang teristimewa. Macam tuan-tuan pergi Mekah sebenarnya sama. Sebab apa tuan-tuan pergi Mekah? Banyak baca Quran, perbanyakkan ibadat, perbanyakkan zikir. Sebab apa di Mekah tuan-tuan buat banyak ibadat? Kerana di Mekah tempat yang teristimewa. Dan tuan-tuan beberapa hari lagi tuan-tuan akan memasuki bulan yang teristimewa. Sama juga, tuan-tuan akan banyakkan ibadat dan mudah manusia nak buat kebaikan. Tuan-tuan buat kutipan derma. Contoh ada orang sakit, jemaah sakit, perlukan bantuan, yang perlukan rawatan berapa belas ribu, tuan-tuan minta dalam masa 2-3 hari cukup. Sebab bulan Ramadan memang bulan yang pemurah. Nabi SAW manusia paling pemurah, kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi bulan Ramadan Nabi jadi lebih pemurah, berbanding dengan angin yang bertiup. Angin yang bertiup laju, pemurah Nabi pun laju seperti itu. Rebut. Sebab itu saya galakkan buka puasa di masjid ataupun di surau, kerana untuk mendapat pahala berjemaah. Kemudian bila kita sembahyang di masjid, di surau ni, kadang-kadang imam dia nak ringkas juga. Di antaranya solat maghrib, sebahagian tempat buka puasa yang ringkas, kurma dan air, kemudian sembahyang baru makan nasi. Jadi bila sembahyang maghrib dia tidak wirid penuh. Orang Melayu kita banyak ikut imam. Dia tak ada pendirian yang tetap macam orang Arab. Mereka tak wirid beramai-ramai. Jadi mereka dah tahu tugasan mereka, lepas sembahyang fardu mesti kena wirid. Mereka wirid sendiri. Cuma orang Melayu kita ikut imam. Imam wirid kita wirid, imam tak wirid kita tak wirid. Nabi kata man sabbahallah salasan wa salasin fi duburi salah. Siapa yang bertasbih 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan kali yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampunkan dosanya sebanyak buih di lautan. Dan ini yang selalu sebahagian di kalangan imam akan abaikan bila sembahyang fardu Isyak.
Sembahyang fardu isyak sebab nak kejar tarawih punya pasal, tak wirid lepas sembahyang al-Fatihah doa. Tuan-tuan kena buat wirid. Kemudian di antaranya tuan-tuan yang rasa penat nak buat sembahyang tarawih, dia tak buat solat sunat ba'diyah isyak. Dia kata apalah, berehat jap, duduk belakang jap, sandar sampai tunggu tarawih. Solat sunat ba'diyah isyak lebih afdal daripada solat sunat tarawih. Solat sunat sebahagian di kalangan kita tinggalkan, solat sunat rawatib ba'diyah isyak itu lebih afdal, lebih baik berbanding solat sunat tarawih. Kemudian di antara tuan-tuan bila pergi sembahyang masjid, surau, tuan-tuan akan lihat sebahagian di kalangan kita sembahyang tarawih sahaja bersama imam. Witir tak nak buat bersama imam. Sebab apa witir tak nak buat? Sebab dia kata esok saya nak tutup ibadat sunat saya dengan witir. Dia terlupa satu hadis. Nabi kata man qama ma'al imam, siapa yang berdiri qiyam bersama dengan imam hatta yang sharif, sehingga imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya beribadat sepanjang malam, qiyam sepanjang malam. Jadi bila kita sembahyang tarawih je bersama imam, witir tak buat bersama imam, maka rugi. Antara kelebihan witir ini dalam bulan Ramadan, buat secara berjemaah, kemudian disunatkan baca kuat, kemudian ada kunut pada malam yang ke-16 sampai malam yang terakhir. Ini semua tuan-tuan hanya dapat dalam bulan Ramadan. Tapi tuan-tuan kena ingat, witir ini bukan terkhusus hanya pada bulan Ramadan, tidak. Sepanjang hari, sepanjang malam. Sehingga mazhab Hanafi menyatakan hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib witir. Witir tu hukumnya wajib dalam mazhab Hanafi. Sehingga sebahagian ulama menyatakan seafdal solat sunat adalah solat sunat witir, kerana sebahagian mazhab menyatakan hukum solat witir itu hukumnya wajib berbanding solat-solat yang lain. Solat sunat lain ulama tak kata wajib. Jadi solatlah sehingga akhir bersama dengan imam. Tak kira imam buat 8 ke 20. Tuan-tuan kalau nak rasa dah malas, rasa penat, tuan-tuan carilah jam mana surau buat 8 rakaat. Yang mana yang tuan-tuan rasa semangat pada malam ni, pada malam tuan-tuan nak tarawih, rasa tak penat, tak letih, tuan-tuan cari yang 20 rakaat. Itu yang terbaik lah. Cari yang dia 8 ke 20 itu subjektif, mana-mana tempat boleh buat. Sebenarnya Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. 20 rakaat Sayyidina Umar buat, 8 rakaat Nabi buat. Yang mana nak buat? Yang mana kita nak ikut? Dua-dua boleh ikut. Sebab Nabi kata berpegang dengan apa sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Umar khulafa'ir rasyidin. Cuma tuan-tuan bila nak sebut tentang 8 ni kena hati-hati. 8 semayang Nabi tak sama seperti 8 semayang rakaat semayang kita. Sujud Nabi, rukuk Nabi tu lama panjang. Kemudian selepas daripada witir, 3 rakaat. Sebahagian kita dia kata, Nabi kata ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Nabi kata jadikan akhir solat kamu tu witir pada waktu malam. Jadi saya nak witir pada akhir malam. Tuan-tuan, dalam masalah ini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hajar dan juga pendapat yang dipegang oleh Imam Ar-Ramli. Pendapat dipegang oleh Ibnu Hajar, dia kata siapa yang nak buat witir 3 rakaat bersama imam, dia boleh tambah lagi witir 2 rakaat sampai 11 rakaat. Mana dia dapat witir 3 rakaat bersama dengan imam tarawih dan witir, dia ada baki lagi berapa? Ada baki lagi 7 rakaat. 7 rakaat dia boleh buat witir keesokan paginya, atau dia nak sambung boleh buat, tidak jadi masalah. Pendapat Imam Ramli, dia kata dah buat 3 rakaat dah tak boleh buat lah. Yang mana pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i? Dua-dua kuat. Pendapat Ibnu Hajar diguna pakai di Malaysia kita, pendapat Imam Ramli juga diguna pakai di Malaysia kita. Dua-dua pendapat ini diguna pakai. Cuma yang sebahagian di kalangan kita kata bila dah solat witir tak boleh solat malam dah. Itu tidak ada istilah tu. Boleh solat malam. Cuma amalan sebahagian di kalangan sahabat seperti Ibnu Umar dan juga beberapa sahabat-sahabat besar yang lain, mereka menyatakan bila dah solat sunat witir ganjil,
maka bangun keesokan paginya, genapkan 1 rakaat, kemudian baru boleh solat sunat yang lain, kemudian witirkan kembali. Itu ada, tapi pendapat tersebut adalah fatwa di kalangan sahabat Nabi dahulu, dan ulama mazhab tak berpegang dengan pendapat ini. Ulama 4 mazhab tak berpegang dengan pendapat ini. Bahkan mereka kata siapa yang dah tutup witir boleh lagi sembahyang sunat, tak jadi masalah, tak perlu buka tutup sebenarnya sembahyang sunat ni banyak, dan tak ada batasan bilangan rakaat. Tuan-tuan nak sembahyang berapa rakaat pun tak apa. Cuma masalah kita ni sekadar mana kita boleh, berapa banyak bilangan rakaat yang kita boleh sembahyang, itu menjadi persoalan dia. Saya kira cukup sekadar itu dulu pengajian kita pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala merahmati saya dan juga tuan-tuan, dan memberi kesihatan kepada saya dan juga tuan-tuan untuk kita bertemu dalam bulan Ramadan yang akan datang. Maka rebutlah peluang yang ada, kerana 11 bulan selepas ini kita akan bertemu lagi bulan Ramadan. Cuma kita tak tahu adakah umur kita sampai ataupun tidak pada ketika itu. Jadi bila kita bertemu bulan Ramadan ini, tuan-tuan anggaplah seperti mana tuan-tuan pergi ke Mekah. Tuan-tuan akan beribadat berhempas pula sepenuhnya. Begitulah juga dengan masuk kita dalam bulan Ramadan, handset kita semua ada aplikasi Quran. Setiap detik tuan-tuan duduk tak tahu nak buat apa, duduk niat i'tikaf dalam masjid, masuk je i'tikaf saja, i'tikaf kerana Allah Ta'ala. Kemudian handset sentiasa buka Quran, sentiasa buka. Tuan-tuan yang naik Grab, tunggu Grab kat luar, sementara Grab dah sampai, baca Quran. Yang tunggu giliran nombor dekat klinik, buka Quran, baca. Tak perlu pun bawa Quran, semua adalah aplikasi handset tuan-tuan. Tuan-tuan budayakan Quran, maka insya-Allah semua itu akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.